InsyaAllah kita terus kepada perbincangan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, salah seorang yang mendapat title Amirul Mukminin di dalam hadis, iaitu title ataupun kedudukan yang paling tinggi di dalam ilmu hadis. وبسند المتصل إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وبه قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. Hadis yang bermaksud Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya tentang himar wahsy. Himar wahsy diterjemahkan sini berkuda belang, kuda zebra yang berjaya diburunya sedangkan dia dalam keadaan tidak berihram. Dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya yang saat itu dalam keadaan berihram, apakah ada seorang di antara kamu yang menyuruhnya atau memberikan isyarat kepadanya untuk memburunya? Mereka menjawab, tidak ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu kamu boleh ikut makan dagingnya yang masih tersisa. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Wa 'an Sa'b bin Jathamah al-Laitsi radhiyallahu anhu annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa aw bi waddan faraddahu alaihi wa qala inna lam naruddahu alaik illa anna hurum. Muttafaqun alaih. Daripada As-Sa' bin Jathamah Al-Laitsi radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia pernah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Abwa atau Waddan daging kuda zebra hasil buruannya, iaitu kuda belang. Namun ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam menolaknya seraya bersabda, sesungguhnya kami tidak mahu menerimanya darimu, tiada lain kerana kami sedang berihram. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, hadis yang berada di hadapan kita kedua-duanya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bila riwayat yang sepakat Imam Bukhari dan Muslim dinamakan muttafaqun alaih, yang disepakati ke atasnya, iaitu yang disepakati tentang kesahihannya. Walaupun dari segi zahirnya dia hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim saja, seolah-olah dia dua orang saja berpakat mengeluarkan hadis tersebut, tetapi para ulama menyatakan bahawa hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya, ulama-ulama lain juga sepakat bersetuju tentang kesahihannya. Bila dua-dua dah mengeluarkan hadis tersebut, jadi orang lain tak petikai dah. Cuma yang petikaikan sahih Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kedua-duanya mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab kedua-duanya, yang mempertikaikannya adalah orang yang bermasalah biasanya. Kalau sama ada Syiah di antaranya, Syiah mempertikaikan hadis Bukhari dan Muslim. Selain daripada Syiah, golongan anti hadis dengan bermacam-macam alasan mereka mempertikaikan hadis, hatta hadis yang dikeluarkan oleh kedua-dua kitab yang paling tinggi kedudukannya di antara kitab-kitab hadis. Jadi kedua-dua hadis ini hadis yang sahih yang membicarakan tentang perkara yang diharamkan bagi seorang yang dalam keadaan ihram, iaitu yang disebut di sini berkaitan dengan himar wahsy, berkaitan dengan
berkaitan dengan buru, seseorang yang memburu himar wahsy. Himar wahsy ataupun dikatakan kuda belang. Kuda belang ke, ataupun kita kata setengah kitab nak terjemah dengan keldai liar. Keldai liar pun tak terpulang lah nak ubah nama apa. Sebab yang diharamkan keldai tempatan, kedai yang digunakan untuk mengangkut barang yang bersama dengan orang ramai, yang tu memang diharamkan. Dan kita tengok kisah ni, seorang memburu kuda belang lah, kita ambil mudah. Dia tukang buru tu dia tidak dalam keadaan ihram. Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain dalam keadaan ihram. Dia makan lepas buru, semelih, lepas semelih masak dan seumpamanya. Dia tak ceritalah bab masak bab apa, sebab nak bagi tahu hukum je, adakah haram ataupun halal dimakan. Rasulullah tanya, ada tak orang tolong suruh dia pergi buru? Maknanya orang ihram ni, yang pertama dia tak boleh buru. Kemudian kalau orang lain pergi buru, dia pergi buru tu adakah dengan arahan orang yang ihram ataupun tidak? Maknanya ada campur tangan ataupun tidak daripada orang yang berihram, ataupun dia bagi isyarat, tunjuk, nu pergi, tunjuk, ada kuda belang sana. Maknanya ada isyarat, ada bantuan daripada orang yang ihram. Lalu sahabat kata tak ada, memang dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri, tak ada orang suruh, tak ada begitu begini, tak ada campur tangan daripada orang yang ihram. Orang yang tidak ihram mendapatkan buruan tersebut. Lalu Rasulullah kata, tak apalah, kamu boleh makan. Maknanya orang yang ihram sekalipun boleh makan hasil buruan orang lain, tetapi dia tak campur tangan. Tak campur tangan, dia tak tolong, tunjuk, tak tolong. Sebarang campur tangan dalam kerja-kerja memburu, dia tak campur tangan, maka hukumnya harus dia makan. Dan kalau kita tengok hadis yang kedua, As-Sa' bin Jassamah pula, Rasulullah SAW menolak, tak nak terima daging yang diberi oleh As-Sa' bin Jassamah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan baginda dalam keadaan berihram. Di sini sebagaimana yang kita sebut tadi, bila Nabi tak nak terima dalam keadaan ihram, kita tengok bukan kerana hukumnya haram, kerana dia berihram, tetapi ulama menyatakan bila tak ada campur tangan daripada orang yang sedang berihram, hukumnya tak jadi masalah. Tapi bila ada campur tangan, sama ada dia tunjuk ke, tolong mengarah ke, bagi arahan, apa sekali campur tangan, hukumnya haram bagi orang yang dalam keadaan berihram. Wa hurrim ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bunuh sebarang buruan ketika, iaitu bunuh buruan ini, iaitu jangan kamu memburulah dalam keadaan kamu berihram. Jadi para ulama menyatakan hukumnya haram, bahkan dikenakan dam. Hasil daripada tangkapan pun haram dimakan. Kalau orang lain betul, tidak timbul masalah. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minad dawabi kulluhunna fasiq ataupun fawasiq. Dalam kitab kitab terjemahan saya ni tulis fawasiq, tulis fasik, tapi dalam kitab-kitab yang lain, dalam naskah-naskah yang lain ditulis fawasiq. Fawasik tak? Banyak kitab tulis fawasik. Yang tu yang tepatnya. Kalau fasik, dari segi lugah, dari segi bahasa boleh.
Dari segi bahasa pun tak betul. Kulluhun dia sebab dia khabar kepada kullu. Fawasik. Sini fawasik tak? Fasik. Ada setengah riwayat kata fasik. Tak apalah. Tulis situ wa fi nuskhah fawasik. Yuqtalna fil hilli wal haram. Al-ghurab wal hida'ah wal aqrab wal fa'ratu wal kalbul aqur. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 5 jenis haiwan yang boleh dibunuh. Yang fasik, yang boleh dibunuh. Fasik ni jahatlah. Baik di tanah suci maupun di tempat yang lain. Kerana semuanya berbahaya. Fasik di sini terjemah berbahaya, iaitu haiwan yang jahat. Iaitu yang pertama al-ghurab. Ghurab terjemah dengan apa? Kala jengking. Kalau terjemah dengan kala jengking, al-aqrab, kala jengking. Dia hadis ni sebenarnya dia banyak riwayat. Ada hak yang sebut aqrab dulu, ada sebut ghurab dulu. Jadi al-aqrab kala jengking. Kalau aqrab kala jengking, tapi kalau al-ghurab burung gagak. Al-ghurab burung gagak. Kalau ikut susunan Bulughul Maram saya ni, al-ghurab burung gagak. Wal hida'ah. Hida'ah ni burung elang. Al-aqrab kala jengking. Al-fa'rah tikus. Al-kalbul aqur anjing gila. Anjing gila. Jadi 5 yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binatang yang dibolehkan kita bunuh walaupun dalam keadaan kita ihram. Dia tak termasuk dalam ayat la taqtulus sayd, jangan kamu bunuh buruan. Kerana ni bukan buruan, binatang yang boleh membahayakan kita. Tikus, walaupun tikus ni tak merosakkan tubuh badan kita, tapi dia boleh mengotorkan makanan kita. Tikus boleh merosakkan pakaian kita. Tu binatang yang boleh menyusahkan kita. Tikus, begitulah binatang-binatang yang lain yang disebut oleh Rasulullah tadi. Sama ada anjing gila, sama ada kala jengking dan seumpamanya. Burung tadi, burung yang disebut sini contoh burung yang kalau zaman sekarang ni tak berapa nak nampak dah. Burung yang jenis menyambar, membahaya orang. Yang tu boleh nak tembak, nak apa, walaupun dalam keadaan ihram. Tapi zaman sekarang ni kita boleh katakan tak terdedah kepada burung-burung yang seumpama ni. Daripada hadis ini, para ulama menyatakan bahawa 5 ini sebagai contoh, bukannya 5 sahaja. 5 ini sebagai contoh binatang-binatang yang memudaratkan kita. Sama ada memudaratkan tubuh badan kita ataupun merosakkan harta benda kita. Tengok, yang merosakkan harta benda kita macam al-fa'rah, macam tikus. Tikus jarang sangat kekeh kita. Tapi ada juga tempat-tempat yang tikus, bapak tikus tu tengah-tengah tidur gigit jari. Ada hak yang jenis itu. Tapi hak yang tikus-tikus biasa, dia biasanya merosakkan harta kita. Habis baju baru beli dah. Mahal-mahal, tempoh mahal-mahal, bahan ke tikus dah. Itu. Jadi binatang-binatang yang seumpama ni dinamakan fawasik, binatang fasik, binatang jahat. Yang selain daripada 5 ini juga dikiaskan oleh ulama. Di antaranya al-hayyah. Apa dia hayyah? Ular. Ular. Kalau ular nampak bahaya walaupun kita dalam ihram, tengah ihram. Selain daripada ular, disebut tadi kala, lipan contohnya. Binatang-binatang yang boleh memudaratkan kita, hukumnya harus kita bunuh. Nyamuk. Nyamuk ada, tak perlulah saya sebut semua sekali. Hadis yang seterusnya,
Jadi kita fahamlah, boleh kias. Mana-mana binatang yang memudaratkan tubuh badan kita ataupun merosakkan harta kita, kita boleh bunuh walaupun dalam keadaan ihram. Disebut situ kalbul akur, anjing. Di sini bukannya semua jenis anjing. Anjing gila saja yang membahayakan kita. Kalau anjing yang tidak membahayakan kita, dia tak ganggu kita, tak kacau kita, kita tak boleh bunuh binatang tersebut dalam keadaan ihram. Ataupun dalam keadaan tidak ihram pun, kita tidak dibenarkan membunuh binatang yang tidak membahayakan kita. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, muttafaqun alaih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedangkan baginda dalam ihram. Hadis Bukhari Muslim. Nabi berbekam dalam keadaan ihram. Hadis sahih. Jadi apakah hukum berbekam dalam keadaan ihram? Hukumnya dibenarkan oleh ulama berdasarkan kepada nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bekam yang macam mana? Bekam yang disyaratkan tidak menggugurkan rambut. Kalau katakan sebelum bekam cukur dulu, tak boleh. Katakan di kepala botak dah, ataupun al-fas, al-hijamah ni di kepala. Dalam bahasa Arab bekam ni dia ada dua nama. Kalau duduk di kepala al-hijamah, kalau hadis sebut ihtajaman, Nabi berbekam, iaitu berbekam dalam kawasan kepala. Kalau fasada, berbekam dalam pada tubuh selain daripada kepala. Fasada, Melayu bekam je, kepala ke kaki ke bekam lah ke. Tapi dalam bahasa Arab dia banyak kaya dari sudut bahasa dia. Kerana bahasa Arab ni ada dua benda yang menunjukkan kekayaan dari sudut bahasa. Antaranya lah, yang pertama, kalimah bahasa Arab dia banyak mufradat. Satu benda tapi nama banyak. Nama banyak. Contoh singa, asad, qaswarah, ghadamfar, hizabr, zi, banyak nama. Setengah kaum sebut nama bagi singa ni lebih kurang 30 nama. Ni mana satu benda banyak nama. Satu di antara yang menunjukkan kekayaan bahasa Arab ni, satu kalimah banyak makna. Tadi satu benda banyak kalimah, tapi satu kalimah banyak makna. Contoh daraba, pukul, daraba. Musafir, daraba. Contoh daraba, buat contoh. Daraballahu mathalan, Allah Taala buat satu contoh, daraba juga. Lebih pada 20 makna daripada kalimah daraba. Ni bahasa yang sangat-sangat kaya. Bahkan saya kalau kita tengok kamus pun, kamus Melayu paling banyak berapa jilid? Siapa cikgu bahasa Melayu ni? Saya tak pernah lagi tengok kamus Melayu lebih pada 5 jilid, wallahu alam lah. Tak pernah tengok. Tapi kamus Arab setakat 20 jilid tu biasalah tengok. Tu kayanya dari sudut bahasa. Bahkan kalau kita bersembang dengan Cina sendiri pun, dia kata bahasa Cina lebih kaya daripada bahasa Melayu lagi. Wallahu alam lah, sebab kita tak tahu bahasa dia lah. Takut dia kelentong, wallahu alam lah. Jadi Nabi berbekam. Jadi bekam yang dibenarkan di sini selagi mana tidak mencabut bulu-bulu dan tidak mencukur bulu yang berada di tubuh ataupun di kepala. Kerana cukur bulu merupakan mahzuratil ihram, perkara yang dilarang ketika ihram. Hadis yang seterusnya. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi
فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاة قلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Aku dipapah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ketomba al-qamlu ni kutu. Ditulis ini terjemahan ketomba. Saya tak faham ketomba tapi saya faham al-qamlu. Al-qam kutu. Ada buku tulis kutu. Kutu tulis. Kalau dia terjemah kutu tu serupalah dengan dalam komputer saya. Ketomba tak ada dalam komputer saya. Mungkin bahasa Indon kot. Indon. Jadi daripada pembacaan kita di sini jelaslah kepada kita bahawa kitab kita ni diterjemahkan oleh orang Indon. Kemudian disunting pula oleh orang Melayu. Orang Melayu dia adjust sikit-sikit, cetak pula di tempat kita. Asalnya orang Indon. Kalimah-kalimah yang dia tak tahu dia kekalkan bahasa Indon dia. Dia tidak terjemah direct daripada Arab terus ke Melayu. Tapi tuan-tuan, saya dapat maklumat bahawa di Indon ada satu berkaitan dengan penterjemah ni. Dia ada satu institusi yang khusus berkaitan terjemah yang dia bayar gaji betul. Sebab itulah di Indon kitab-kitab besar dia boleh terjemah. Fathul Bari dia terjemah. Apatah lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hak tu tak pelik langsung bagi dia kerana dia memang dah lama dah. Dia ada satu institusi terjemahan kitab-kitab. Bagi tu. Dan dia bagi gaji tetap. Dia jadi macam penjawat awam. Kerja dia pagi sepanjang masa menterjemah kitab. Kita di Malaysia ni tak ada lagi begitu. Ada syarikat-syarikat penerbitan dia tidak sampai tahap macam tu. Syarikat penerbitan dia ada panel-panel penulis dia begitu saja, masih di tahap yang tidak sampai sebagaimana yang Indon buat. Sebab tu Indon keluar je kitab baru, tengok-tengok tak sampai 2-3 bulan terjemah dah. Tu dia lebih mendahului daripada kita, sehingga kita pun nak terjemah buku banyak bergantung dengan dia. Tu satu kelebihan yang kita tak dapat nafikan. Mungkin sahabat-sahabat boleh fikirkan mana-mana tokoh yang hebat dari sudut bahasa, buat satu pakatan, satu tim, tubuh satu institusi, satu ma'had untuk terjemah. Kerja dia menterjemah, lepas tu bayar gaji tetap setimpal dengan dia. Kalau dia tu taraf profesor, gaji 5-6 ribu ataupun 7-8 ribu, bagi 7-8 ribu. Tak? Kita bukannya ketandusan. Tengok Ustaz Umar ada. Cuma tak ada tu lagi. Apa? Tidak disusun secara baik. Okey. Rasulullah, aku dipapah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kutu bertaburan di wajahku. Mana kutu banyak tak banyak sampai bertaburan di wajah, maknanya sampai jatuh kat atas tu, bukan setakat atas kepala. Kalau kutu tak berapa banyak, sikat dengan sikat kutu baru lekat. Ni sampai jatuh atas muka ni. Memang banyak sungguhlah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengira kalau gangguan di kepalamu separuh yang aku lihat. Maknanya aku tak tengok lagi orang yang teruk kena kutu macammu ni. Apakah kamu punya kambing? Aku menjawab tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu berpuasalah 3 hari atau beri makanlah 6 orang miskin, setiap orang setengah sa', iaitu setengah gantang. Jadi di sini kisah orang yang ada kutu di kepala, bukan masalah kutu jatuh dia kena bayar kafarah, bayar denda, tidak. Tetapi dia denda sebab kutu banyak sangat tak tahan, dia cukur kepala. Dia cukur dalam keadaan dia ihram. Dia ihram, dia cukur kepala. Sebab apa dia cukur kepala? Sebab tak tahan sangat kutu. Jadi Nabi bagi
kepada Nabi jelaskan kepada beliau 3 pilihan dalam membayar dam. Ini dinamakan dam takhyir. Dam diberi pilih di antara 3 perkara. Yang pertama 6 orang miskin. Yang pertama dia sembelih seekor kambing. Yang kedua bagi makan 6 orang miskin. Yang ketiga puasa 3 hari. Ni pilihlah di antara satu. Tidak perlu mengikut susunan. Hak mana satu dia nak buat terpulang. Sebab hadis ni menyebut au. Bila sebut au, pilihan. Kalau sebut fa, mesti ikut susunan. Jadi ni perkara yang kafarah yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Begitulah kalau selain daripada kutu, ada apa-apa masalah lain sehingga kita terpaksa mencukur rambut, terpaksa kita mencabut bulu. Inilah kafarah yang dinyatakan oleh baginda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fataha Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala inna Allaha habasa an Makkah al-fil wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa innama uhillat li sa'atun min nahar wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di fala yunaffaru sayduha wa la yukhtala shawkatuha wa la tahillu saqitatuha illa limunshid wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain faqala al-Abbas illa al-idkhir ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina faqala illa al-idkhir muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahawa setelah Allah menganugerahkan kemenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atas kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan semua orang lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan kota Mekah dari serangan pasukan bergajah, dan kini dia telah menyerahkan kepada Rasulnya serta kaum mukminin. Sesungguhnya sejak dahulu kota Mekah tidak pernah dihalalkan bagi sesiapa pun sebelumku, dan dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat dari siang hari. Sekarang kota Mekah tidak halal lagi bagi sesiapa pun sesudahku. Oleh kerana itu, haiwan buruannya tidak boleh diganggu, pepohonnya yang berduri tidak boleh ditebang, dan barang penemuannya tidak boleh dipungut, kecuali bagi orang yang berniat hendak mengiklankannya. Dan barang siapa yang orangnya terbunuh, maka dibolehkan memilih salah satu di antara 2 alternatif yang terbaik baginya, iaitu 2 tersebut, diat ataupun qisas. Lalu Al-Abbas bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon dikecualikan dengan pokok izkhir, kerana sesungguhnya kami menggunakannya untuk keperluan penutup kubur dan atap rumah-rumah kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, kecuali pohon izkhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni ada beberapa pengajaran. Yang pertama kita lihat, innallaha habasa an Makkah al-fil, bahawa Nabi mensabitkan sebagai sokongan kepada ayat Al-Quran bahawa Allah Ta'ala pernah menyelamatkan kota Mekah, khususnya Kaabah, daripada serangan tentera bergajah. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Rasul dan orang yang beriman, dan kota Mekah merupakan tempat yang diharamkan peperangan sepanjang masa. Daripada dulu lagi, cuma dibenarkan sekejap di zaman Rasulullah. Dibenarkan sekejap, iaitu di antaranya bila? Dibenarkan sekejap, iaitu dalam kes, dalam isu pembukaan kota Mekah. Dibenarkan Nabi masuk, walaupun terpaksa menghadapi pertempuran. Kalaulah berlaku pertempuran tapi tak berlaku, itu sebagaimana yang ditafsirkan oleh setengah ulama. Tapi selepas daripada tu memang diharamkan pertempuran, peperangan, jenis-jenis
pergaduhan diharamkan sepanjang masa, sehingga hari kiamat lah di kota Mekah, lebih-lebih lagi di tanah haram. Di antara hukum yang disebut dalam hadis ini, fala yunaffaru sayduha, haram, maka jangan dihalau binatang-binatangnya. Maknanya kita nak ganggu binatang di kota Mekah, khususnya dalam tanah haram, hukumnya tak boleh. Sebab itulah nak buru, kalau hukum buru di luar tanah haram. Dalam kawasan tanah haram tak boleh buru. Sebab tu burung pati duk sedap dia. Dah. Burung pati tu macam mana kita tak semelih, tak ada buru, biar ke dia. Ujian Allah Ta'ala. Kita nak bagi makan, tapi jangan halau. Kadang-kadang budak-budak suka buat main tak. Tengok ramai pergi halau. Kalau pergi kita bagi makan tak apa. Ni tak boleh, hukumnya haram. Tak boleh. Apatah lagi kalau sampai peringkat kita menangkap dan membunuhnya, hukumnya haram. Wala yuhtala syaukuha. Ini hukum yang seterusnya, tak boleh pokok-pokok yang berada di masjid, di kawasan tanah haram, tak boleh ditebang, dipotong. Yang dimaksudkan pokok di sini pokok yang tumbuh sendiri, yang tidak menghalang orang-orang lain. Mana hukum asal saja-saja nak tebang pokok, saja-saja nak cantas daun di tanah haram, cantas mana-mana dahan, hukumnya haram. Dia tak macam hukum pokok di Seri Damai. Kalau pokok Seri Damai masuk dalam hutan, bawa parang kita cantas begitu begini, tak ada kerja pun tak jadi haram lagi. Tapi di tanah haram hukumnya berbeza dengan tempat kita. Tu wala yuhtala syaukatuha, kecuali yang disebut oleh ulama, kecuali pokok yang memang ditanam oleh manusia. Sebagai contoh, orang buat pertanian walaupun dalam tanah haram, dia boleh dipotong. Ataupun orang tanam untuk buat kecantikan, buat landscape, tanam walaupun dalam kawasan tanah haram, buat landscape, landscape hotel, landscape apa tu, yang tu boleh dipotong. Tapi kalau yang tumbuh sendiri tanpa ada sebarang keperluan, hukumnya haram. Kalau yang tumbuh sendiri itu nak potong, macam mana? Illa li darurah, kecuali ada keperluan yang mendesak. Memang tak boleh nak lari dah, kena potong juga. Maka dibolehkan potong. Wala tahillu saqitatuha illa limunshid. Hukum seterusnya, barang-barang yang jatuh di tanah haram, barang-barang yang kita jumpa di tanah haram, tak boleh dimiliki sama sekali, kecuali orang ambil untuk nak iklan ni barang siapa. Berbeza dengan barang-barang yang kita jumpa tempat lain. Barang-barang yang kita jumpa tempat lain, kita boleh iklan dan akhirnya boleh kita milik. Contoh, kita jumpa jam. Jumpa jam di mana? Jumpa jam di masjid. Kita iklan selama setahun. Setiap kali hari Jumaat iklan ada jam tertinggal, ada jam tinggal. Lepas tahun tak ada orang tuntut, boleh kita milik. Tetapi di tanah haram tidak boleh kita milik. Hatta kita iklan 10 tahun, 100 tahun, yang tu tidak menjadi milik kita. Setakat kita nak iklan, itu dibenarkan oleh Nabi. Wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain. Ni hukum berkaitan dengan kisah pula. Siapa yang ada mangsa dibunuh, maka dia diberi dua pilihan, sama ada nak bunuh balas ataupun nak ambil diat. Walaupun berlaku di tanah haram. Maknanya tanah haram ni kalau ada berlaku pembunuhan, boleh keluarga mangsa tuntut sama ada nak bunuh balas ataupun ambil diat. Faqala al-Abbas illa al-izkhir. Al-Abbas, pak saudara Nabi SAW, dia tanya Rasulullah, minta ke pengecualian sejenis pokok izkhir.
Pokok izkhir ni dikatakan oleh Al-Abbas, kami banyak guna pokok ni. Walaupun pokok ni pokok yang tumbuh sendiri, tapi banyak guna. Di antaranya kami buat untuk atap rumah kami. Antaranya buat tutup lahat kubur kami. Gali-gali liang lahat. Ni kayu izkhir lah sebagai penutup pada liang lahat. Banyak sangat. Dah biasa, itulah pokok yang kami guna untuk kegunaan dalam kehidupan kami. Lalu Rasulullah kata illal izkhir, iaitu Rasulullah bagi pengecualian, iaitu pokok walaupun yang tumbuh sendiri tetapi keperluan yang sangat berhajat oleh penduduk Mekah, maka dibenarkan oleh syarak. Oleh kerana ada illal izkhir inilah ulama menyatakan bahawa walaupun pokok yang tumbuh sendiri, tapi kalau ada keperluan maka dibenarkan. Mana pengecualian di sini bila ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, ada pilihan yang lain, banyak lagi pilihan yang lain, hukumnya haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadikan Mekah sebagai kota suci, iaitu sebagai tempat yang kota suci yang haram, tanah haram, dan mendoakan keberkatan buat penduduknya. Sesungguhnya aku sekarang menjadikan Madinah sebagai kota suci seperti Ibrahim menjadikan Mekah sebagai kota suci. Dan aku mendoakan keberkatan buat sa'nya, iaitu buat timbangan sukatan. Sa' ni iaitu gantang, dan mudnya cupak, iaitu timbangan cupaknya, sebagaimana Ibrahim dahulu mendoakannya buat penduduk Mekah. Iaitu di sini saya nak tambah sikit terjemahan, tak berapa tepat sini saya rasa. Aku mendoakan keberkatan buat sukatan gantang dan mud ni sukatan cupak, buat sukatan gantang dan cupaknya 2 kali ganda daripada apa yang Nabi Ibrahim pernah doakan bagi penduduk Mekah. Bimithlai, 2 kali ganda. Ada kalimah 2 kali ganda, terjemahan lain? Tak ada. Situ terjemah macam mana? Barakah pada sa' dan mud seperti sebagaimana je. Tak ada sebut 2 kali ganda. Tak ada terjemahan sebut 2 kali ganda. Tulis sikit. Bimithlai. Mithlai ni asal daripada kalimah mithlun, mithlaini. Tapi bila dia jadi mudhaf, dibuang nun. Jadi bimithlai, 2 kali ganda daripada mithlai ni. Mithlun sama. Sama mithlun. Kalau mithlai 2 kali sama. 2 kali sama iaitu 2 kali ganda. Mana Nabi berdoa lebih daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi daripada hadis ni menceritakan tentang kelebihan 2 tanah haram. Tanah haram Mekah, dia mula dinamakan tanah haram bermula daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Dia jelas daripada hadis ni Nabi Ibrahim lah menamakan tanah Mekah ni sebagai tanah haram dan mendoakan keberkatan bagi tanah haram Mekah. Rabbi ij'al hadza baladan aminan
warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Rabbij'al hadza baladan amina, dan dalam satu hadis, satu ayat yang lain, Rabbij'al hadzal balada aminan, ya Tuhanku jadikanlah negara ini negara yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarat, berilah rezeki penduduknya daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, iaitu kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Minta doa rezeki bagi orang yang beriman yang duduk di Mekah. Apa Allah Taala jawab? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah Taala sebut dalam firman-Nya, orang yang kafir pun aku bagi juga. Bagi juga kesenangan sementara, sekejap, iaitu di dunia ni. Kemudian hadis yang seterusnya, tu bagi Mekah. Bagi Madinah yang mengharamkan, yang menamakan Madinah sebagai tanah haram, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah haram Madinah zaman Nabi baru dinamakan tanah haram. Tapi Mekah sejak sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitu pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pembinaan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail kepada Kaabah memang secara jelas disebut di dalam Al-Quran. Tetapi siapa yang mula-mula bina Kaabah, yang tu tidak dapat pasti. Sama ada riwayat menyatakan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Ibrahim buat, bukan dia mula. Allah Ta'ala sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat asas-asas. Mengangkat asas, bukannya buat asas. Tapak dah ada. Mana tapak tu dah sekian lama. Tapak Masjid Haram dah sekian lama sebelum Nabi Allah Ibrahim lagi. Tapi Nabi Allah Ibrahim mengangkat asas, iaitu mengangkat Kaabah sebagaimana yang dilakukan oleh beliau bersama dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hadis seterusnya, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Madinatu haramun ma baina airin ila thawr, rawahu Muslim. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Madinah adalah kota suci, iaitu tanah haram dia yang terletak di antara Bukit Air dan Bukit Sur. Dua bukit ni lah, Bukit Air dan Bukit Sur tu tahdid ataupun ruang kawasan yang dinamakan tanah haram Madinah. Kita zaman sekarang ni tak perlu kita tahu bukit je. Bukit mana? Kerajaan Saudi dia dah ada dah. Ni hudud signboard dah ada. Tahap apa, sampai mana dinamakan tanah haram Mekah, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Cuma di antara tanah haram Mekah dan Madinah ni, walaupun kedua-duanya dinamakan tanah haram, tetapi ada beberapa perbezaan dari sudut hukum hakamnya. Iaitu perbezaan dia kita tunggu masa lain lah, kita nak bincang. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang panjang. Hadis yang panjang ni insya-Allah saya baca hadis sepintas lalu, kemudian syarah dia kita baca sikit-sikit. Hadis kita baca sekaligus, terjemahan kita baca sikit-sikit sekali dengan syarah. Bab sifatil haji wa dukhuli Makkah. Bab sifat gambaran ibadat haji dan masuk Mekah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma'ah hatta idza atayna dzal hulaifati fawaladat Asma bint Umais faqala ighsili wastanfiri bi thawb wa ahrimi wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى مقام إبراهيم فصلى
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية فلما كان يوم كيوم يوم siapa kitab yaumu yaumu siapa kitab yauma yauma kitab Arab terjemahan yang mana serupa saya kalau serupa saya memang yauma kana yaumu sebab kana sini kana tamah dia jadi fa'il kepada kana falamma kana yaumut tarwiyati tawajjahu ila mina wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isha wal fajr thumma makatha qalilan hatta tala'at asy-syams fa ajaza hatta ata 'arafata fa wajada al-qubbata qad duribat lahu bi nabirata fa nazala biha hatta idza zaghat asy-syamsu amara bil qaswa faruhilat lahu فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهل له فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. Jadi hadis ni sedikit saya nak sebut. Yang pertama sebagai mukadimah saya nak sebut, bila disebut rawahu Muslim mutawwala, diriwayatkan oleh Imam Muslim secara panjang lebar. Kita tengok dah panjang. Sebenarnya hadis ni panjang lagi. Itu maksud Ibnu Hajar. Maknanya dia ringkaskan hadis ni. Dan Ibnu Hajar dalam hadis ni dia melakukan 2 perkara. Yang pertama dinamakan taqti'ul hadis. Dia potong hadis. Dia tak ambil semua, dia potong. Sebahagian. Ada yang dia rasa dia nak tinggal, dia tinggal, tapi tidak mencacatkan makna. Itu dinamakan taqti'ul hadis. Yang kedua ikhtisar, ringkas. Dia potong, dia ringkas. Potong, ringkas. Ada potong saja. Kalau potong saja, sebagai contoh hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ambil innamal a'malu binniyat, potong sampai situ je. Itu namakan taqti'ul hadis. Tapi yang ni dia potong sini, lepas tu dia tinggal hak lain. Potong sini, tinggal hak lain. Ini namakan taqti' wa ikhtisarul hadis.
Dia potong dan dia ringkaskan. Dia tinggal ayat-ayat yang dirasa tidak mencacatkan makna kalau dia tinggal. Hadis ni kalau kita tengok dalam kitab Imam Muslim sebagaimana yang dinyatakan oleh yang dinakalkan oleh Dr. Nuruddin Etter, hadis ni kalau dalam kitab syarah kepada Bulughul Maram Dr. Nuruddin Etter 1, 2, 3, 4, 5 6 muka surat. 6 muka surat panjangnya. Jadi Ibnu Hajar direngkah potong jadi 2 muka surat. Jadi itulah hadis yang panjang yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji. Kita tengok terjemahan dia. Kita ambil sikit-sikit. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut, bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah hajinya, kami turut berangkat bersamanya. Jarir kata, dan ketika kami sampai di Zulhulaifah. Zulhulaifah tempat kita tahu dah, tempat ataupun dinamakan Bir Ali sekarang ni, tempat kita miqat. Mendadak Asma binti Umais melahirkan bayinya. Waktu tu seorang wanita melahirkan anak nama Asma binti Umais. Anak dia nama Muhammad bin Abi Bakar. Bila dia melahirkan anak, maknanya dia dalam keadaan nifas, nak pergi buat haji macam mana? Maka baginda bersabda, mandilah dan sumbatlah anumu. Dia terjemah sumbatlah anumu dengan kain, kemudian berihramlah. Maknanya mandi kemudian tutup tempat keluar darah nifas tersebut, kemudian ihram. Okey, daripada sini ada beberapa pengajaran. Ada pengajaran yang penting bahawa niat ihram tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Perempuan haid boleh niat ihram. Perempuan dalam keadaan nifas boleh niat ihram. Tu bab niat. Bukannya bab buat kerja haji lagi. Bab kerja haji tu lain cerita dia. Niat ihram hukumnya boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solatnya dalam masjid, iaitu Masjid Zulhulaifah. Kemudian menaiki unta Al-Qaswa. Qaswa ni nama unta Nabi. Ketika sampai di Al-Baidah, Baidah nama tempat, baginda mengucapkan talbiyah tauhidnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan hanyalah milikmu semata, tiada sekutu bagimu. Jadi di sini satu hukum, kita disunatkan mengucap labbaik Allah yang dinamakan talbiyah dalam keadaan suara kuat. Sebab bila sebut ahalla, iaitu mengeluarkan suara yang kuat ketika bertalbiyah. Dan bab talbiyah dulu kita dah bincang panjang juga dah, berkaitan dengan hadis yang khusus berkaitan dengan talbiyah dulu. Dan talbiyah ni kita tengok di sini bukan hanya dia memperingatkan kita tentang ibadah semata-mata, tetapi kita memperingatkan kita tentang kuasa yang sepenuhnya milik Allah Ta'ala. Nikmat kerajaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila milik Allah Ta'ala, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah Ta'ala boleh bagi, boleh tarik bila-bila masa. Bila Allah Ta'ala bagi, tak semestinya Allah Ta'ala redha. Bila Allah Ta'ala tarik, tak semestinya Allah Ta'ala tak redha. Sebab itulah nak menang ke kalah, yang penting redha Allah. Kalau kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi Allah Ta'ala tak bagi menang, kita dah mendapat satu kejayaan. Tapi kalau kita mendapat redha Allah Ta'ala dan dapat kemenangan, dapat dua. Tapi kalau nak cari kemenangan tanpa redha Allah Ta'ala, silap-silap dua-dua tak dapat.
Kalau dapat satu pun, dapat kemenangan pun, tanpa redha Allah Ta'ala, kemenangan yang tidak ada makna. Okey, itu talbiyah. Kemudian kami sampai di Baitullah. Sampai di Baitullah, baginda melakukan tawafnya 3 kali dengan berlari kecil dan 4 kali dengan jalan biasa. Okey. Sampai di Mekah, sampai dekat Kaabah, Nabi melakukan tawaf yang dinamakan tawaf qudum. Buat haji dinamakan tawaf qudum bagi haji apa? Haji ifrad dan haji qiran. Kalau haji tamattu', tawaf tersebut tawaf umrah, sebab dia niat umrah dulu. Sampai di Mekah tawaf. Tawaf 7 pusingan. 7 pusingan dibahagikan kepada 2. 3 pusingan yang pertama dalam keadaan berlari anak. 4 pusingan yang kedua dalam keadaan jalan biasa. Kalau musim haji, memang zaman sekarang ni agak susah sikit kita nak amal berlari-lari anak ni, berlari 3 pusingan. Tapi kalau tawaf, kalau waktu umrah biasa, boleh lagi. Kita berlari, bukannya berlari sungguh, tapi kita menunjukkan kekuatan kita. Kerana apa? Di antara hikmah dia, orang-orang musyrikin Mekah menganggap orang Islam ni lekeh di antaranya. Tapi bila dia tengok dahlah datang daripada jauh, datang daripada Madinah, sampai di Mekah dalam keadaan gagah berlari, ni bukan sebarangan orang, iaitu menunjukkan satu izzah, satu kekuatan. Dalam ibadat pun kita kena tunjuk satu kekuatan kita. Bukan kita lembek je. Tawaduk juga. Bukan kata kita nak megah, tapi itulah. Nabi suruh berlari. Nabi berlari 3 kali dan 4 pusingan lagi dalam keadaan jalan biasa. Selepas tawaf, sesudah itu mendatangi makam Ibrahim dan mengerjakan solat. Nabi mengerjakan solat di belakang makam Ibrahim. Sunat. Ini sepakat ulama mengatakan sunat sembahyang tawaf, sembahyang sunat tawaf. Lalu kembali ke rukun Hajar Aswad dan mengusapnya. Selepas sunat tawaf, Nabi mengucup Hajar Al-Aswad. Ini satu teka-teki orang buat. Satu ibadat yang dalam satu masa seluruh dunia seorang je boleh buat. Satu masa seorang je boleh buat ibadat. Seluruh dunia tak ada orang boleh buat serentak. Itu kucuk Hajar Aswad. Dah? Dia satu tu. Mana buat dua kepala tak? Siapa pernah kucuk sini? Saya dah merasa sekali. Tapi lepas pada kucuk tu, dekat setengah jam pina mata. Menengung sekali. Tu pun waktu umrah, waktu orang tak ramai. Kemudian keluar dari pintu Masjidil Haram menuju ke As-Safa. Nabi setelah selesai tawaf, Nabi pergi sa'i Safa dan ke Safa dan Marwah. Setelah dekat dengannya sampai ke Bukit Safa, baginda membaca firman-Nya, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Baginda bersabda, aku akan memulakan dari apa yang dimulakan oleh Allah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut Safa dulu baru Marwah. Inna Safa wal Marwah. Jadi Nabi kata, aku nak mula mengikut apa yang Allah Ta'ala sebut mula. Allah Ta'ala sebut Safa dulu, jadi aku nak sa'i bermula daripada Safa. Baginda menaiki Bukit Safa sehingga dapat melihat Kaabah. Naik ke Safa, nampak Kaabah. Lalu menghadap ke arah kiblat dan mengesakan Allah serta bertakbir membesarkannya. Mengesakan Allah iaitu La ilaha illallah, dan bertakbir membesarkannya. Kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan dan segala puji hanyalah miliknya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia telah melaksanakan janjinya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan sendiri golongan
yang bersekutu, iaitu Ahzab. Ini di antara wirid-wirid yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ni kalau tak baca wirid, tak baca doa macam ni pun dia tidak jadi masalah. Yang jadi wajibnya sa'i tu, pergi bergerak daripada Safa Marwah, walaupun tak cakap sepatah, tak sebut apa, tidak jadi masalah. Seraya mengucapkan doa di antaranya dan mengucapkannya sebanyak 3 kali. 3 kali Nabi baca. Kemudian turun dari Safa menuju ke Bukit Marwah. Mula daripada Safa turun nak pergi ke Marwah. Ketika menginjakkan kedua telapak kakinya di perut lembah, baginda jalan cepat, dan ketika mula naik ke Bukit Marwah jalan biasa. Sa'i di antara Safa dan Marwah ni, dia bila turun daripada Bukit Safa sampai ke bawah sikit tu, disunatkan kita berlari anak pula. Kalau sekarang ni tak tahulah, sekarang ni saya tak berani kata. Saya last pergi 2010 dia ada api hijau, bukan biru Di antara api hijau tu sunat kita berlari daripada api hijau ke api hijau. Kemudian daripada habis api hijau tu jalan macam biasa balik. Habis api hijau tu jalan macam biasa balik menuju ke Marwah. Balik kan gitu juga, sampai ke api hijau ni berlari pula. Berlari. Kenapa berlari? Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Bukannya kita reka-reka. Kerana dalam bab ni kita banyak benda yang kita tak tahu apa hikmahnya. Mungkin sebahagian je kita tahu hikmah, sebahagian lagi kita tak tahu. Ketika sampai di atas Bukit Marwah, baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang sama seperti yang baginda lakukan di atas Bukit Safa. Jabir radhiyallahu anhu melanjutkan, yang di antara lain disebutkan bahawa ketika hari tarwiyah, habis masalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Di sini dalam hadis ni dia tak sebut satu benda. Apa dia? Tak sebut bab cukur rambut. Jadi bagi orang yang haji, kalau haji dia haji tamattu', dia buat umrah dulu, dia kena cukur. Tapi tak perlu cukur bagi orang yang haji kiran ataupun haji ifrat. Dia buat haji dulu tak boleh cukur lagi. Dia kena kekal dalam keadaan ihram. Jadi bila dah habis sa'i Safa Marwah, kalau orang yang tamattu' dia dah bercukur, orang yang tak tamattu' dia tak bercukur lagi, maka amalan haji dia akan diteruskan pada hari tarwiyah pula. Kalau dia pergi awal lah rehat. Maknanya tidak ada amalan haji, ada amalan-amalan yang lain lah yang biasa. Kalau orang yang yang buat tamattu', dia boleh buat umrah yang lain, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang buat haji ifrat, dia boleh tawaf sunat, tu macam-macam lah. Jabir radhiyallahu anhu melanjutkan, di antara yang lain dia sebutkan bahawa ketika hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni 8 Zulhijjah. Tiba mereka berangkat menuju ke Mina dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki untanya. Ni disunatkan kita bergerak ke Mina pada 8 hari bulan Zulhijjah. Hari tersebut dinamakan hari tarwiyah. Di Mina baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh.
Ya ke di Mina ni? Ha? Kalau kita tengok dalam hadis tak sebut di Mina. Nabi pergi ke Mina. Bukannya sampai lagi ke Mina, pergi ke Mina. Bertolak ke Mina. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha az-zuhra wal 'asr biha ila bi Mina az-zuhra wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr thumma makatha qalilan hatta tala'at asy-syams fa ajaza hatta ata Arafah. Di Mina baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Kemudian diam sebentar, iaitu Nabi tinggal duduk di situ sekejap sehingga matahari terbit. Lalu bergerak menuju ke Arafah. Setibanya di sana baginda sallallahu alaihi wasallam menjumpai kemah kecil yang telah dibuatkan, iaitu telah disediakan untuknya di Namirah. Lalu baginda turun dan berehat di dalamnya. Jadi di sini sebagaimana yang saya sebut tadi, pada 8 Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah, disunatkan bergerak ke Mina, dan sampai di Mina Nabi melakukan sembahyang 5 waktu tersebut. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah daripada Mina pergi ke Arafah. Tapi kita sekarang ni kalau buat gitu memang tak ada. Nak pergi ke Mina tu, kita pergi ke Arafah dulu. Pergi singgah ke kita pergi ke Arafah dulu, walaupun kita untuk memudahkan perjalanan. Kalau nak kulu kili jadi susah. Jadi perkara-perkara yang sunat kadang-kadang kita tidak jadi keutamaan kerana kita meraihkan keadaan yang terlalu sesak. Ketika matahari telah tergelincir, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Agha Al-Qaswa dipersiapkan untuknya, lalu diberi pelana. Baginda mendatangi perut lembah lalu berkhutbah kepada kaum muslimin. Sesudah itu azan diserukan, begitu pula dengan iqamahnya. Lalu solat zuhur, selanjutnya diserukan iqamah untuk solat asar. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan solat apapun di antara keduanya. Lalu kembali menaiki kenderaannya sehingga sampai di tempat wukuf. Di sana baginda sallallahu alaihi wasallam menambatkan al-qaswa pada batu besar sehingga perutnya rapat dengannya untuk memberi ruang bagi orang-orang yang berjalan di hadapannya. Ini cerita bila sampai ke Arafah pula. Dah dia 5 waktu, sempat dengan 5 waktu. Dia sembahyang 5 waktu di Mina tersebut. Tidak dinyatakan jamak di sini, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Maknanya tunggu sampai matahari terbit 9 hari bulan pada hari Arafah, barulah bergerak ke Arafah. Kemudian setibanya di sana baginda dah ada kemah. Bila matahari gelincir, maknanya cerita hari Arafah. Bila dah sampai ke Arafah, matahari gelincir. Gelincir ni iaitu waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, Nabi turun ke satu tempat yang dinamakan perut lembah, iaitu Nabi berkhutbah di sana, dan selepas khutbah azan dan qamat, di situ dilakukan sembahyang jamak takdim zuhur dan asar. Dan mengikut mazhab Hanafi, inilah solat jamak yang disunatkan dan disyariatkan, iaitu pada dalam ibadat haji saja. Ketika musafir, bagi Hanafi tidak dibenarkan solat jamak. Solat jamak tak ada bagi musafir mengikut mazhab Hanafi. Solat jamak bagi mazhab Hanafi hanya bagi manasik, iaitu bagi ibadat haji
ketika di Arafah ni. Zuhur dan Asar, semayang pada waktu zuhur dengan satu azan dan dengan dua kali qamat. Ni yang dilakukan oleh baginda. Tapi khutbah tu sebenarnya khutbah yang sunat, tak wajib pun khutbah. Yang wajib semayang zuhur dengan asar tu. Bahkan dikatakan kalau khutbah tu sebelum daripada masuk waktu zuhur pun dah dikira sah semayang. Dia tak macam semayang Jumaat. Semayang Jumaat mesti masuk waktu zuhur baru boleh mula khutbah. Tapi dia khutbah yang sunat saja. Khutbah sebelum daripada sembahyang. Kemudian bila Nabi bergerak daripada Mina, daripada Arafah, daripada Arafah dah selesai khutbah sembahyang zuhur asar, baginda menghadap ke arah kiblat dan sentiasa berwukuf di sana sehingga matahari mulai terbenam dan awan kuning di ufuk barat beransur lenyap. Maknanya hingga terbenam matahari. Bila masuk waktu maghrib barulah Nabi bergerak. Nabi tunggu sampai waktu maghrib. Sebab itulah kalau kita tengok zaman-zaman sekarang ni pun orang masih mengamalkan sebagaimana yang Rasulullah buat. Tunggu masuk waktu bunyi azan, orang bergerak selalu. Kalau kita duduk di Arafah tu kita tengoklah, orang dah standby dah. Duduk dia ada sepadan yang kerajaan Saudi letak signboard sempadan Arafah. Bila azan je bergerak selalu. Sebelum azan tu dah ramai dah tunggu. Maknanya tunggu azan nak bergerak daripada Arafah ke Mina. Kita bas kita pun pukul lepas asar tu dah datang dah bas. Berebut nak naik bas nak bergerak ke Mina. Ketika bola matahari sudah terbenam, baginda berangkat dan terpaksa menarik kencang tali untanya. Iaitu lajulah sehingga kepala unta Al-Qaswa benar-benar menyentuh bahagian depan pelananya. Unta ni bila berjalan angguk dia kuat, mana lajulah. Lalu baginda berisyarat dengan tangannya seakan-akan mengatakan, "Hai manusia, tenanglah. Mana pergi walaupun laju tapi jangan gopoh sangat." Setiap kali menaiki bukit, baginda sedikit membongkokkan tubuhnya agar memberi kesempatan kepada Al-Qaswa untuk naik hingga sampai di Muzdalifah. Jadi tuan-tuan, tengok Nabi dalam dia menunggang binatang pun dia meraihkan binatang. Naik bukit, Nabi buat tindakan yang meringankan bebanan binatang tersebut. Di sana baginda solat maghrib dan isyak. Ni sampai di Muzdalifah pula. Daripada Arafah bergerak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah solat maghrib dan isyak dengan sekali azan, 2 kali iqamah. Iaitu jamak takhir pula. Jamak takhir pula, tadi jamak takdim. Jamak takhir pula di Muzdalifah. Muzdalifah ni kalau zaman sekarang ni dia tak ada kemah. Kita duduk tunggu situ je, tunggu tengah padang saja. Tanpa melakukan solat sunat apapun di antara kedua-duanya. Iaitu sembahyang jamak lah. Sesudah itu baginda berbaring, berehat hingga fajar terbit. Lalu solat subuh setelah masuk waktunya dengan sekali azan dan sekali iqamah. Kemudian menaiki untanya sehingga sampai di Masy'aril Haram. Di sana baginda menghadap ke arah kiblat seraya berdoa, bertakbir dan bertahlil. Baginda tetap berdiri di sana hingga ufuk timur terlihat kuning sekali, dan sebelum matahari terbit, baginda sallallahu alaihi wasallam berangkat sehingga sampai di lembah Muhassir. Kita reverse balik berkaitan dengan wukuf di Arafah tadi. Bagi wukuf di Arafah merupakan satu
salah satu rukun haji. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, al-hajju arafah, haji itu merupakan arafah, dan dia tak boleh ganti dengan benda lain. Wukuf ni mesti berada juga di arafah pada waktu yang ditetapkan, walaupun kaki tak menjejak tanah arafah, tetapi berada di ruang arafah walaupun sejenak. Sebab itulah kalau kita tengok orang-orang sakit yang boleh diangkut dengan ambulans, dia bawa dengan ambulans. Tapi kalau sakit tak boleh nak pergi langsung tu, tak bawa lah. Dan orang yang macam ni dia dikira ma'zur dan dia kena qada pada tahun yang berikutnya. Bab wukuf tak boleh ganti, tak boleh wakil. Bab lain banyak kita boleh wakil, melontar boleh wakil, tapi bab wukuf tidak boleh wakil. Wakil kawak lah, wukuf tak boleh. Mesti tubuh badan dia sampai juga ke Arafah. Dan wukuf ni, waktu wukuf bermula bila? Bermula bila apa? Bila je? Bila gelincirnya matahari pada hari Arafah. Itu mula waktu wukuf mengikut pendapat mazhab kita, mazhab Hanafi dan Syafi'i. Bermula waktu wukuf iaitu gelincir pada matahari masuk waktu zuhur pada hari Arafah. Kalau sebelum pada tu tak aci lagi, mesti masuk waktu. Dan akhir waktu wukuf di Arafah iaitu dengan terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Masuk hari raya haji, habis waktu wukuf. Mana kalau dalam tempoh tu tak sempat duduk di Arafah, maka tidak dikira sah haji dia. Tak boleh nak dam, tak ada dam dah. Bab wukuf ni, bab wukuf tak ada ganti dengan dam. Bab lain ada ganti dengan dam, sebahagian daripada wajib haji. Bab wajib haji diganti dengan dam. Ini dikira rukun haji. Rukun haji yang memang tidak boleh diganti dengan dam. Itu berkaitan dengan wukuf. Dan mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sebagaimana yang kita baca tadi, dia di antara wajib haji. Bermalam di Muzdalifah ni iaitu mesti kita sempat duduk sekejap di Muzdalifah. Bermalam ni bukan tidur sampai di waktu malam. Itu makna bermalam. Kita berada di situ pada waktu malam. Pada waktu malam di Muzdalifah. Dari Muzdalifah pergi ke Mina. Di Mina apa yang kita buat? Kita tengok. Di sana baginda bergerak sedikit dan menempuh jalan tengah yang menuju ke Jamrah Al-Kubra. Daripada Muzdalifah tadi pergi ke Mina. Pergi ke Mina, tuju ke Jamrah Al-Kubra. Sehingga sampai di Jamrah itu yang ada dekat pohon. Kedudukan Jamrah Kubra ataupun dinamakan Jamrah Aqabah. Zaman dulu ada pokok situ. Jamrah ula, Jamrah wusta tak ada pokok. Tapi zaman sekarang ni tak ada pokok belaka dah. Dia Jamrah ni dia ada beberapa tingkat sekarang ni. Kalau tak silap saya 5 tingkat. Kalau tak silap saya 5 tingkat. Zaman saya pergi dulu dah 2-3 tingkat dah diguna. Bila sibuk, bila traffic jam tingkat ni, dia tutup lorong untuk pergi tingkat ni, buat tingkat bawah pula. Jam bawah, naik atas. Gitulah. Tapi melontar pada malam hari raya ni, daripada lontaran yang pertama daripada setelah kita bergerak daripada Muzdalifah untuk melontar, hanya kita melontar satu jamrah saja. Jamrah Aqabah saja. Mana kita tak melontar 3 jamrah, lontar satu tempat itu saja. Itu dinamakan Jamrah Aqabah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam melemparkan 7 buah batu kerikil sebesar batu ketepil, iaitu batu lebih kurang dia disebut oleh Nabi Al-Khazaf, iaitu lebih kurang besar anak jari. Besar jari kita ni, bukannya besar sangat. Itu adalah batu yang sunnah yang digunakan. Asalkan batu, bukannya tahi binatang. Kadang-kadang kita tengok kutip-kutip tahi binatang, kadang-kadang simir, kadang-kadang kapur. Tu macam-macam.
Satu benda yang tidak dinamakan batu, mesti batu. Seraya mengucapkan takbir dalam setiap kali lemparannya, Allahu Akbar. Tu lafaz ketika melontar. Baginda melemparnya dari perut lembah. Tu zaman dululah. Zaman dulu dia ada lembah sikit, tapi zaman sekarang ni tak ada dah perut lembah tak lembahnya. Kita ikut lorong yang dia buat. Kalau zaman dulu, zaman sebelum pada kita sikit, awal-awal lebih kurang sebelum daripada 10 tahun yang sebelum pada ni, orang pergi umrah nak melontar ni dia sehala. Dia bukan sahala, maknanya orang pergi nak melontar pun situ, orang nak balik pula laluan yang sama. Sekarang ni tak dah. Dia pergi laluan pergi begini, lepas tu balik dia pusing kot lain. Dia tak bertembung dah. Dia tak bertembung dan dia buat banyak tingkat. Melontar mudah dah. Cuma nak pergi melontar tu agak jauh zaman sekarang. Kalau dulu orang kata kalau pergi package bukan daripada muassasah tabung haji, package syarikat, boleh duduk dekat. Tapi sekarang ni kalau pergi package syarikat pun paling kurang 4 km tu lah. Kalau tabung haji ambil 10,000, syarikat ambil 25,000, jarak dia berjalan kaki lebih kurang sama 4 km. Tapi kalau nak dekat mungkin ambil package 70,000, 80,000 mungkin lah. Dekat lah sikit. Habis melontar, kemudian berangkat menuju ke tempat penyembelihan. Di sana baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih haiwan korbannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki untanya dan berangkat untuk melakukan tawaf ifadah di Baitullah di Mekah. Di Mekah baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat zuhurnya. Hadis ini selengkapnya diriwayat oleh Muslim. Mana lepas melontar jamrah, Nabi balik ke Mekah untuk menyempurnakan sembelihan korban. Lepas korban barulah Nabi buat tawaf yang dinamakan tawaf rukun ataupun tawaf ifadah. Tapi kita zaman sekarang ni kalau nak buat gini, kita kena jalan kaki sendiri. Ada sahabat-sahabat yang pergi sama saya dulu, dia sanggup lepas daripada dia melontar jamrah Aqabah, lepas pada dia melontar jamrah Aqabah, dia dipanggil habis tahallul awal, mana boleh kita pakaian biasa. Dia sanggup jalan kaki sendiri pergi balik ke Mekah untuk buat umrah, buat tawaf, melakukan tawaf, selesaikan terus. Tapi kebiasaannya muassasah ataupun mana-mana syarikat tidak menggalakkan kita buat gitu. Sebab waktu tu memang Arab boleh katakan nak kejar buat beginilah. Daripada tu nak pergi belaka tawaf. Cuba bayangkan waktu tu waktu paling sesak sekali untuk tawaf. Nak buat tawaf haji. Bagi kita jemaah Malaysia ni biasanya dia terus duduk di Mina menghabiskan lontaran pada hari-hari tasyrik. Habis melontar pada hari tasyrik, sama ada nafas awal ataupun nafas sani, barulah balik ke Mekah. Dan balik ke Mekah tu pun kadang-kadang dan kita balik ke Mekah tu kita tidak semestinya tawaf terus. Tawaf tu terpulang pada kita. Kalau zaman saya dulu, oleh kerana saya bawa sekali dengan mak mentua, sekali dengan ayah saya, kita cari waktu yang agak tenang sikit. Sebab kita dah tahallul awal. Bila tahallul awal ni maknanya kita bebas dah. Cuma orang yang tak bolehnya bersama dengan isteri. Kita pula tak bawa bini, tak ada masalah. Yang tak bolehnya bersama dengan isteri. Jadi apa tak timbul masalah kita nak lewatkan sikit tawaf kita. Jadi tengok keadaan seminggu selepas pada tu, kebetulan pula saya adalah termasuk daripada jemaah yang pergi lewat balik lewat. Jadi bila balik lewat habis selepas 10 Zulhijjah tu ada sebulan lagi tempoh kita duduk Mekah.
Sebulan lagi tempoh. Mana sebulan, dalam sebulan tu lah. Seminggu sebelum balik tak apa. Esok nak balik hari ni kita buat tak apa. Jadi tidak timbul masalah. Jadi kita tengok waktu ruang sikit barulah kita buat tawaf. Dan rukun-rukun haji ni dia tidak wajib, rukun dan wajib haji tidak wajib, tidak semestinya kita buat tartib semua rukun. Memadai tartib sebahagian besar rukun saja. Kita buat hak ni kemudian buat hak ni dulu. Ada beberapa yang kita boleh langgar. Walaupun Nabi buat begini dulu, kita buat begini, itu tidak jadi satu kesilapan dan kesalahan. Kalau kita tengok Nabi selepas daripada melontar jamrah Aqabah, Nabi tawaf dulu, tak melontar jamrah Mina lagi. Lepas tu balik semula ke Mina, melontar jamrah Mina. Kita melontar jamrah Mina dulu baru buat tawaf sa'i. Tu tidak timbul masalah dan tak perlu kepada dah. Kerana dalam masalah haji sebagaimana yang saya sebut, wajib kita tartib pada sebahagian daripada rukun dan wajib haji saja. Yang tak boleh kita dahului apa? Niat. Niat tu memang daripada awal. Tu tak boleh lah dah siap belaka baru niat. Tu adalah kita tengok dalam kitab. Tu kena rojok kitab-kitab khusus bab haji. Bab haji ni tuan-tuan, terang saya sebut, kalau tuan-tuan dengar kuliah saya pada malam ni dalam keadaan tuan-tuan tak pernah jejak kaki ke Mekah, memang khoyal gitu je. Usah kata tuan-tuan lah, saya dulu pun waktu belajar tak nampak benda. Ni pun tak berapa nampak lagi pergi kursus sebenarnya. Tapi bila tiba di sana, barulah kita terpaksa beli pula kitab lain. Beli pula kitab nak semok gitu gini, barulah kita nampak gambaran yang begitu jelas. Sebab itulah sedikitlah nasihat saya lah bagi siapa-siapa yang nak bawa mak ayah pergi haji, bawalah mak ayah pergi kursus. Tapi yang paling penting kita kursus. Kadang-kadang berlaku sedikit kesilapan, mak ayah pergi kursus, anak yang tukang bawa tak pergi kursus, tak tahu. Tiba di sana, mak ayah tak tahu nak buat apa. Boleh katakan kalau umur 70-an baru nak belajar bab haji, dia pergi kursus tu, pergilah sebagai, jangan tak ada langsung sebagai persediaan. Tapi tiba sana dia pana. Realiti semua pana, tak tahu benda. Lepas ni benda, dia kalau kita orang yang golongan muda sikit ni, kita mungkin boleh tip. Okey, tabung haji dia ada buat, pada hari ni kita buat ni. Kita tip ni dah siap. Kalau mak ayah kita hak jenis tak reti membaca, dia tak reti membaca, tak reti menulis. Kalau reti membaca pula, dia tak tahu ni ke mana. Mana tempat dia ini, macam mana gini-gini. Melontar tak melontar gitu gini. Kalau dia ikut orang ramai, tak semestinya betul. Sebab apa? Kadang-kadang dalam bab melontar ni orang lain siap, kita tak lagi. Dia bukannya serentak. Bukannya serentak. Kalau macam semayang jemaah tu memang serentak. Di Masjid Haram, Masjid Nabi, waktu Zuhur semayang jemaah serentak. Ya serentak tu tak ada masalah. Tapi boleh orang ni buat awal, orang ni lewat sikit. Yang tu kadang-kadang kita tengok ada seumur kawan-kawan duduk di kemah lagi. Rupanya kawan ni dah pergi awal tadi. Kawan ni pergi lewat sikit. Lah kita tak pergi terus. Ni banyak berlaku kesilapan. Sebab itulah kalau kita nak bawa mak ayah kita pergi haji, kita yang lebih penting kursus. Sebab pengalaman saya bawa, memang kita tengok walaupun apa, jangan kita niat kita nak bantu dari sudut kekuatan dia saja. Kita nak pimpin dia dari sudut apa, nak angkat barang, nak tolong itu saja. Tapi kita kena niat juga, kita kena bantu dari sudut ibadat dia. Yang mana dulu, yang mana kemudian, apa yang kena buat. Kita kena ambil berat sungguh
dalam kursus dan seumpamanya. Tiba di sana tuan-tuan, kadang-kadang kita nak cari orang yang kita bertanya payah. Saya tu teranglah, saya waktu duduk di Mina dulu, ada beberapa isu yang orang tanya saya, kita jawab. Lepas tu ada orang tu dia tak puas hati dengan jawapan kita. Sebab apa? Sebab dia tengok buku panduan haji yang diberi oleh tabung haji berbeza. Ada buku yang pada tahun sekian lain, hak tahun ni sekian lain. Hak ni lain. Jadi dia tak puas hati, dia nak tanya orang-orang yang berkenaan. Kita pergi beberapa kali, saya pergi bersama dengan dia nak pergi buat saya makan. Bila tanya, pergi ke kemah, bahagian dia ada bahagian pakar rojok tabung haji tu. Bila kita pergi tanya, minta maaf, saya bahagian pengurusan saja. Ustaz bahagian pakar ni tak ada. Pergi pula, ustaz bahagian pakar tak ada. Rupa-rupanya kadang-kadang ustaz pakar pun tak berani nak duduk di itu. Dia kata, aku duduk sini tak terjawab, aku lepas sorang-sorang lagi, baik aku lari duduk tempat lain. Sebab itulah jangan kita mengharapkan sepenuhnya nak bertanya kepada orang waktu kita dah sampai di sana. Sebab tu persediaan awal tu perlu ada. Kalau kita, saya tengok kalau orang-orang muda, golongan terpelajar walaupun bukan pelajar agama, tidak timbul masalah yang besar. Yang timbul masalah yang besar biasanya kesulitan dalam mengerjakan ibadah haji ini, kesilapan yang banyak berlaku golongan ayahanda kita. Kerana tak ada bimbingan. Walaupun dia tok imam, dia tok imam biasa bawa orang semayang, bukannya bawa orang pergi haji. Dia jadi ketua dalam memimpin orang semayang jemaah, tak sama dengan ibadah haji. Sebab itulah isu haji ini, oleh kerana bukannya senang kita nak pergi, dan kewajipan hanya sekali, biarlah kita buat dalam keadaan yang terbaik. Itulah hadis yang cukup panjang. Kalau nak detail lagi, ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan berdasarkan hadis-hadis yang pendek yang masih lagi membicarakan tentang isu-isu haji ini. Tapi sepintas lalu bagaimana haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dah nampak gambaran. Kalau pergi umrah saja, gambaran tu tidak sepenuhnya lagi. Tunjuk tempat pun kadang-kadang tunjuk gitu je daripada jauh. Saya pergi haji setelah 3 kali pergi umrah, rupanya 50% je. Waktu kita pergi umrah tu 50% saja kita dapat gambaran haji yang sebenar. Kadang-kadang orang pergi umrah dia kata, "Oish, boleh pergi umrah," dia kata. "Tahun ni ramai orang pergi umrah macam haji dah," dia kata. Umrah kali ni macam haji dah. Tu tanda dia tak pergi haji lagi tu. Kalau dia pergi haji, dia tak akan cakap gitu. Dia tahu macam mana keadaan haji yang sebenar. Sebab itulah kita kena persediaan yang paling utama, iaitu dari segi hukum. Kita tak nak pergi setakat ambil nama saja. Tak ada nama, orang tak ubuh haji pun tak apa. Tak ubuh haji Khairul Azmi pun tak apa, asalkan kita boleh buat dengan mengikut apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk kita dapat al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang tu yang kita nak. Dan kita, kalau kita nak buat haji, jangan kita ada niat daripada awal, tak apalah kalau kali ni tak berapa jadi, aku boleh pergi lagi. Walaupun kita kaya, jangan niat gitu. Niat kalau kita pergi haji, aku nak buat ini, nak buat haji yang terbaik yang aku mampu. Sebagaimana yang diamalkan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas pada tu, kalau kita nak buat hak sunat-sunat, tu cerita lain. Tapi kita nak buat haji tu, hak tu lah. Jadi kita berhenti dulu setakat tu.